Di luar sana kita lihat ada banyak pertembungan, ada kumpulan yang berbeza, ada fikrah yang berbeza, ada manhaj yang berbeza. Jadi sebagai guru, apa yang sepatutnya dia lakukan bila kita lihat kadang-kala pertembungan yang berlaku itu agak tajam sehingga mencetuskan permusuhan, dan itu dalam masyarakat kita ia berpotensi untuk menimbulkan huru-hara. Persoalan pertembungan aliran, sama ada aliran-aliran dakwah ataupun aliran-aliran siasah kita sebut, ini dalam negara kita memang dia semakin tajam pada hari ini. Kita perlukan kepada ulama yang menegakkan hak. Kita tak boleh menjadi ulama ataupun menjadi pendakwah yang berpihak. Mesti menegakkan hak. Pertama, kita jangan berpihak. Dan cakap-cakapan kita ni kadang-kadang dia memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Sebab itu di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah An-Nisa, kalau Ustaz Syahid boleh ingatkan saya, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan. La khaira, sikit abuk pun tak ada. La nafiyal lil jins, tak ada sikit abuk pun kebaikan di atas setiap bisikan yang mereka bisikkan sesama mereka, melainkan kalau ada di dalamnya unsur menyeru kepada bersedekah, sama ada menyeru kepada ma'ruf atau islahim bainan nas. Islah maksudnya memperelokkan, islah maksudnya memperbaikkan, dan perkataan islah ini saya nak sebut dalam Al-Quranul Karim disebut ada lebih kurang 44 kali perkataan islah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan perkara ini suatu perkara yang penting. Bahkan ini adalah tugas seorang mukmin. Kata Syekh Tantawi, al-islahu bainan nas, dia kata mengislah manusia ni faridatun ijtimaiyah, satu kewajipan kemasyarakatan yang hanya boleh dilakukan oleh orang yang saffat nufusuhum, bersih jiwanya, wa qawiyat azaimuhum, tinggi keazabannya, wa rasakha imanuhum, dan teguh keimanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Orang Islam itu bersaudara. Maka tugas para ulama hari ini adalah islah. Pertembungan ini dia mendamaikan. Pertembungan ini dia mencetuskan banyak keburukan apabila kita tidak berjaya mengawal kemarahan kita ketika kita berbeza. Ini masalah. Sebab itu ada sahabat yang minta kepada Nabi wasiat kepada Rasulullah. Rasulullah kata la taghdab. Ini kita kena kawal orang supaya jangan kita menyemarakkan api kemarahan ketika berlaku perbezaan pendapat. Diulang oleh Nabi sebanyak 3 kali, la taghdab. Dan kita mesti ingat, jangan marah. Maksudnya kawal. Marah ni kita tak boleh elak, dia fitrah. Kita memang kita akan marah. Kita ada sifat begitu, Allah buat pada kita. Tapi kita diminta untuk mengawal kemarahan, kerana marah ni dia miftahus syar. Marah ni adalah merupakan kunci kepada segala kejahatan. Maka dengan sebab itu Al-Imamul Ghazali dia ada menyebut beberapa tempat pintu masuk syaitan. Untuk pintu masuk syaitan di antaranya ialah ketika kita sedang marah. Marah tu je dah terbuka pintu untuk syaitan memainkan peranan dia untuk menjerumuskan kita kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu peranan para ulama ini, kata Syekh Abdullah bin Bayar, dia macam bomba tu. Bila nampak api, bila nampak kepanasan, bila nampak kemarahan, kita padamkan. Itu kerja kita. Kita jadi bomba, datang tengok api, padam. Kita bukan polis. Kalau polis kita siasat, siapa beli mancis, siapa yang tadi beli minyak tanah, siapa tadi yang suruh dia bakar. Kalau macam itu kerja kita, rumah tu tak padam, jadi abu je lah jawabnya. Sebab itu kerja para ulama ni, nombor satu sekali mereka dalam menghadapi pertembungan ini, bagaimana nak menguruskan pertembungan ini, dia mesti kawal emosi masyarakat. Sebab tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi sebut pada dia perkataan yang tak baik. Yahudi sebut sama alaik, maksudnya matilah kau, kan, pada Nabi. Aisyah dengar, Nabi dah jawab dah waalaikum. Rasulullah dia jaga mulut dia, kan, dia tak jawab dengan perkataan yang tak baik, walaupun Rasulullah doa kembali untuk dia waalaikum. Aisyah marah, kan, alaikassalam. Aisyah kan, engkau lah yang mati, kan, alaikassalam wal la'nah. Aisyah marah, kan. Tapi Nabi kata, Aisyah jangan macam tu. Nabi kata, innallaha rafiq, sesungguhnya Allah itu lemah lembut, dia, kan, yuhibbu rifqah, dan Allah itu suka akan kelembutan.
Jadi bagaimana tengok dalam keadaan situasi Aisyah sedang marah tu, tapi Rasulullah meredakan kemarahan. So Aisyah kata, Rasulullah tak dengar ke? Aku dengar, Nabi kata, tapi aku dah jawab wa'alaikum. Maka dengan sebab itu tugas para ulama ini, ketika mana orang sedang bertelingkah, sebab tu kita perlu ada, ialah kalau anak dua orang bergaduh dalam rumah, ayah dia berpihak ke? Tak, kadang-kadang ayah dia rotan dua-dua sekali kan. Jadi dengan sebab itu ulama itu dia menegakkan hak. Ulama itu bukan orang yang berpihak. Kalau ulama itu berpihak, maka ini satu tanda yang tidak baik kepada umat.